ke majlis kita pertama dengan membaca kitab Inilah Hadrat Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sallallahu wahdah wa nasra'adah wa 'azza jindahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qudwatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mati silakan al-Fatih wal Imam, seluruhnya Tuan Bilal, seluruhnya Tuan Haji, Tuan Hajah, para asatizah, Tuan guru, para ulama, kemudian tetamu kita, Brother Junaid, Brother Junaid dan Brother Muhammad Yusuf, serta Brother Ahmad Adam, Ahmad Adam, beliau ni daripada UK dan seorang pun daripada Nigeria, dan ada lagi beberapa orang yang lain dalam rangka menyambut pembukaan di Negeri 9 ini. Dan mereka ada banyak program. Pagi tadi mereka di Museum Negara, Museum Negeri 9. Sebelumnya depan ni di Jabatan Mufti, petang ni di Perkampungan Wasdi di Port Isen. Sebelumnya akan berbuka puasa di Masjid Abdullah Sijang di Port Isen. Jadual dia penuh, padat jadual. Bismillah. Jadi pada petang ni insyaAllah kita lihat pada tajuk zakat fitrah dan juga balasan yang dikenakan Allah Ta'ala bagi sekiranya kita tidak melaksanakan amalan zakat. Kita lihat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qarada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir alal abdi wal hurri waz zakari wal unsa was saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Muttafaqun alaih. Wali bin Adi wa Darqutni bisnad dhaif agnuhum an at-tawaf fi hadzal yawm. Yang bermaksud hadis ini terima daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sa'. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa' min tamrin, 1 cupak ataupun 1 sa' daripada buah kurma. Aw sa'an min sya'ir, ataupun 1 sa' daripada gandum, 1 cupak daripada gandum. Atas siapa diwajibkan? Alal abdi, di atas hamba. So maknanya hamba juga kena keluarkan zakat fitrah. Kemudian siapa lagi? Wal hurri, dan orang merdeka. Waz zakari, dan laki-laki. Wal unsa, dan perempuan. Was saghir, dan kanak-kanak. Wal kabir, dan orang yang besar. Minal muslimin, yang terdiri daripada orang Islam. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah, dan diperintahkan dengan menunaikan ataupun membayarnya qabla khurujin nas, sebelum keluarlah manusia ila shalah, kepada tempat sembahyang. Sebelum keluar manusia kepada tempat sembahyang untuk menunaikan sembahyang hari raya. Ini hadis berkenaan dengan zakat fitrah. Hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim.
Kemudian daripada Ibnu Adi dan Daruqutni dengan satu sanad yang dhaif menyebutkan pula agnuhum anit tawafi fi hadzal yaum, berikan mereka kecukupan agar tidak berkeliling meminta-minta pada hari raya itu. Aduhum anit tawaf fi hadzal yaum, berikan mereka bahagian mereka. Anit tawaf daripada mereka duduk keliling pusing-pusing sana pusing sini. Tawaf kan, asal mana tawaf kan berpusing. Fi hadzal yaum, pada hari ini. Hari ini mana hari raya tersebut tak? Sebabnya kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. So bilakah zakat fitrah itu difardukan? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah itu setelah bulan puasa Ramadan. Setelah puasa bulan Ramadan. Ada pula yang menyatakan pada bulan Ramadan. Dalam satu kitab tu disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad. Dalam kitab Al-Mu'tamad karangan Dr. Muhammad Zuhaili disebutkan bahawa difardukan zakat fitrah itu pada bulan Ramadan. Sama juga dengan kefarduan berpuasa. Sebagaimana puasa difardukan, begitu juga dengan zakat fitrah. Untuk membersihkan orang yang berpuasa daripada perkataan yang tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Ar-rafas. Untuk nak bersihkan diri kita dari perkataan tidak manfaat dan keji, al-lagu, di mana ada kalanya itu dilakukan ketika sedang berpuasa. So mana zakat fitrah ini disebut oleh ulama, dia kata untuk menutupi kekurangan yang terjadi selama berpuasa. Selama kita puasa ni banyak kadang-kadang kekurangan yang ada pada kita, memang banyaklah. Bukan sikit kan, banyak sangatlah kekurangan pada kita ni. Kadang-kadang kita tarawih pun kadang-kadang tak cukup. Betul tak? Puasa pun kadang-kadang cakap benda-benda yang terlepas jugalah, benda-benda bukan dan sebagainya. Kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin menyinggung hati dan juga perasaan orang lain. Di bulan Ramadan ni tuan-tuan tengok dalam media masa, kadang-kadang orang berasak sana, berasak sini di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tu kadang-kadang orang bongi, tengah memandu jam, trafik jam dan sebagainya, marah, mengamuk dan sebagainya. Jadi itu semua adalah perkara-perkara yang mengurangkan pahala Ramadan kita. Ramadan tidak, puasa kita tidak batal, cuma mengurangkan pahala Ramadan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memfardukan zakat fitrah. So maknanya kata zakat fitrah itu dapat menutupi kekurangan yang terjadi selama berpuasa. Sebagaimana sujud sahwi dapat menutupi kekurangan yang terjadi di dalam solat. Sebagaimana dalam solat kita ada kekurangan, kelemahan dan sebagainya, so dengan sujud sahwi dapat menutupi kekurangan. Ataupun kita mengerjakan solat sunat, so semuanya dapat mengurangkan ataupun menutupi kelemahan-kelemahan dalam solat kita tu kan. Semana cantiknya Islam itu, maknanya kalau seandainya satu benda kita tak boleh buat dengan sempurna, boleh di-cover, di-backup dengan benda lain. Cantiknya Islam kepada kita. Kerana sayangnya Allah Ta'ala ni kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi zakat fitrah ini difardukan pada tahun kedua hijrah, sebagaimana difardukan berpuasa pada tahun kedua hijrah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, berayat 183 yang mewajibkan kita berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi apakah fungsi zakat fitrah? Dia berfungsi memberi kecukupan kepada orang yang fakir, di mana mereka tidak lagi meminta-minta, di samping sebagai pemberitahuan kepada mereka tentang hari raya yang dipenuhi dengan suasana kegembiraan dan kebahagiaan serta keagungan Islam. Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut dalam ayat dalam Quran, dia kata wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ilin wal mahrum. Dan orang-orang yang pada harta mereka itu ada hak yang maklum
Lis-sa'ili wal ma'rum, untuk dibagi pada orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Di mana hadis ini penuhnya dia kata wailul lil aghniya minal fuqara yaumil qiyamah yakunu zalamuna huquqana allati furidat alaihim fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa izzati wa jalali la abaidhum summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazina fi amwalihim haqqul ma'lum lis-sa'ilil mahrum. Yang bermaksud kecelakaanlah kepada mana-mana orang kaya terhadap orang miskin pada hari kiamat. Yang mana mereka itu, orang miskin berkata zalamuna hukukana, mereka itu orang-orang kaya telah menzalimi akan hak-hak kami, dia kata. Zalamuna hukukana allati furidat alaihim, orang-orang kaya telah menzalimi kami akan hak-hak kami yang telah dipadukan ke atas mereka, yang mereka kena bayar pada kami, mereka kena serahkan pada kami. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa izzati wa jalali, dengan kemuliaanku, dengan keagunganku, la abaidhum, nescaya aku jauhkan mereka daripada rahmat aku. Summa ta'ala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, wallazina fi amwalihim haqqul ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan orang-orang yang pada harta mereka itu pada hak yang maklum bagi orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta, ada hak bagi mereka. Sebab di kalangan orang miskin ni ada yang meminta-minta, ada yang diam saja, tapi dia orang susah, dia tak suka minta pada orang lain. Kita lah kena mencari, kan? Kita lah kena mencari, kita lah kena bertanya, kita lah kena pergi menjenguk, tengok mereka tu, macam mana kehidupan mereka, senang ke susah, kais pagi ke apa. Sebab ada kalau miskin ni dia diam gitu je. Tuan-tuan. Baik. Kemudian pada hari tersebut kaum muslimin berhimpun dengan penuh rasa kasih sayang dan kebahagiaan pada hari raya. Semalam raya ni hari raya seronok lah. Seronok, suka buat lemang, buat ketupat. Tak? Lemang, ketupat, dodol, hari tu buat dodol. Yang Muhammad Yusuf, kita buat dodol, buat lemang, macam-macam kan. Seronok kan. Dengan kehadiran kata tetamu, kemudian adik-beradik, sesembara, sepupu sepapat dan sebagainya, semua berhimpun dan berkumpul kan. Masing-masing bercerita lah. Baik. Jadi Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sak. 1 sak kurma atau gandum atau selainnya yang merupakan makanan asas negeri setempat. Macam kita ini beras lah. Beras. Cuma beras kita dah ditukar kepada mata wang. Kepada duit lah. Sebab apa ditukar pada duit? Kerana fungsi duit ni lagi luas. Kalau beras kan kadang-kadang duk simpannya dalam stok. Sebab saya pernah tengok lah, saya dulu pernah mengaji pondok juga. Kan? Ada kalau orang bagi sedekah beras, kan, zakat beras, Sultan, kadang-kadang beras berabuk, kan, sampai bubuk dalam tu dah. Dalam stor tu terlalu banyak sangat, tinggi sangat. Siapa nak makan? Tinggi sangat, siapa nak makan? Pelajar pun tak sanggup nak makan, terlalu banyak sangat beras. Jadi alternatifnya jadi tukar kepada mata wang, kan? Sebab mata wang ni jadi boleh banyaklah ni punya fungsi dia. Boleh pelbagai, boleh kita gunakan untuk beli pakaian, kan? Beli kasut baru, beli baju baru dan sebagainya. Masya-Allah. Jadi lafaz zakat dikaitkan dengan fitri. Kerana zakat itu diwajibkan setelah berbuka. Mana setelah selesai berpuasa di bulan Ramadan. So kenapa dinamakan zakatul fitri? Kenapa tak sebut zakatus saum saja? Zakatus syam. Kan? Tapi yang lebih sesuai ialah zakatul fitri. Kerana apa? Kerana dikaitkan dengan berbuka. Berbuka mana selesai berpuasa di bulan Ramadan. Nama yang selain daripada itu ialah, ada juga ulama berkata zakatul Ramadan.
Ada pula ulama kata zakatus saum. Kemudian sedekatul fitri, sedekatul Ramadan, zakat badan dan juga zakat kepala. Kerana asalnya sedekah tuan-tuan dia ada dua jenis kan. Sedekah ada dua jenis. Satu jenis sedekah yang wajib, satu jenis sedekah sunat. Satu sedekah wajib dan satu sedekah sunat. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, sabatun yuzilluhumullahu fi zillihi fi yauma la zillu illa zilluh. 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yang pertama Imamul Adil. Yang pertama. Yang kedua rajulun nasya'atu bi ibarati rabbih. Lelaki yang banyak menghabiskan masa dengan mengerjakan ibadah kepada Allah. Yang ketiga rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hatinya sentiasa terpaut kepada masjid. Yang keempat rajulani tahabba billahi ijtama'u alaihi tarafa alaihi. Dua lelaki dah berjumpa berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Yang kelima rajulun iza da'athu imra'atin zatu mansabin wa jamalin ila nafsiha faqalu inni akhafullaha rabbul alamin. Lelaki apabila diseru dirayu kepadanya perempuan yang cantik bangsawan untuk melakukan benda tak elok, maka dia kata aku takut pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Taala. Kemudian yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi hatta la ta'lama yaminuhu ma yunfiqu yaminuhu hatta la ta'lama. Yang bermaksud lelaki yang bersedekah menggunakan tangan kanannya, tasaddaqa bi yaminihi, dan sehingga tangan kirinya tak tahu. Jadi masuk dengan lelaki yang berinfakkan hartanya bersedekah menggunakan tangan kiri, tangan kanan sehingga tangan kiri yang tak tahu itu maksudnya ialah sedekah sunat. Sedekah sunat. Sedangkan sedekah wajib perlu kita nampakkan kepada orang lain. Perlu kita zahirkan kepada orang lain. Bukan makna kita nak tunjuk pada orang, tidak. Tapi benda itu adalah wajib yang kita kena bayar. Itu juga zakat-zakat lain. Zakat tanam-tanaman, zakat ternakan, zakat emas dan perak dan sebagainya. Jadi itu kan, jadi orang awam memberi nama fitrah di mana istilah ini diambil daripada bahasa asing. Fitrah diambil daripada bahasa Arab lah, fitrah. Kemudian zakat fitrah wajib pada tahun kedua hijrah, iaitu pada bulan Ramadan bersamaan 2 hari sebelum daripada hari raya. Baik, kemudian kita lihat tentang apakah fiqh hadis yang terdapat dalam hadis ini. Yang pertama dia kata kewajipan zakat fitrah ini dia berlaku kepada semua orang yang mana mereka mampu untuk melaksanakannya. Sama ada macam tadi hamba. Kalau dia mampu menunaikan, dia kena bayarlah. Tapi kalau dia tak mampu, siapa yang kena bayar? Said je lah. Saidnya, tuannya kena bayar. Kemudian siapa lagi? Al-Hurru, orang merdeka. Cuma kalau macam isteri kita, biasanya yang bayar siapa? Suami lah. Sebab apa? Suami menanggung dia. Mana orang-orang yang ditanggung nafkah dia itu, maka orang itulah yang kena membayar. Orang yang kena tanggung nafkah, dia serahkan bayaran itu kepada orang yang menanggung nafkah dia. Kemudian wazahari, laki-laki, wal unsa dan perempuan, wasagi, kanak-kanak pun juga, malahan bayi sekalipun tu tak diwajibkan untuk dibayar zakat. Tetapi siapa yang bayar? Ayah dia lah. Ayah dia bayar. Jadi. Tapi kalau ayah di miskin macam mana? Kalau ayah di miskin, maknanya boleh diambil daripada harta yang lain. Kalau anak itu mungkin anak angkat, dia ada harta yang banyak. Tapi ayah yang menjaga itu ayah kandung, ayah angkat yang mungkin tidak ada harta. Jadi kanak-kanak itu diwajib pulakan zakat. Sebab apa? Dia ada harta daripada peninggalan ayahnya yang kaya. Kemudian wal kabir, dan juga orang-orang yang dewasa lah. Baik, kemudian kalau kita lihat di sini, zakat fitrah anak yatim diambil daripada harta sendiri, nampak? Apabila dia mempunyai harta. Namun apabila tidak punya harta, maka zakat fitrah ditanggung oleh penanggung jawab nafkah dia.
Jadi kalau anak yatim tu, kalau dia ada harta tinggalkan oleh mak ayah dia kena bayar zakat lah. Siapa yang kena bayar zakat? Mana orang yang menguruskan dia. Tapi kalau seandainya mak ayah dia pun miskin, macam mana? So maknanya orang yang memberi di nafkah, orang yang menjaga dia, orang yang menguruskan dia kena bayar zakat. Kemudian zakat fitrah hamba sahaya dibebankan kepada tuannya. Jumhur ulama menyatakan bahawa zakat fitrah isteri wajib dikeluarkan oleh suaminya kerana dianggap sama dengan wajib nafkah. Ini pendapat pada jumhur ulama. Mana para isteri-isteri, dia tak perlu pening lah. Dia relax lah. Dia tanya oleh abang, bang dah bayar zakat belum? Kan? Tapi masalah kadang-kadang resit itu wali pula. Anak 2 orang je, tapi resit tengah ni ada 7 orang pula. Tu jadi masalah tu. Betul kan? Bang, kita ni 3 orang ni, 4 orang je, tiba-tiba ni resit ni banyak pula orang kan. So abang cakap, ni apa nak ramai bona ni. Kadang-kadang tetap ada pula 2 resit, 3 resit pula tu. Ingatkan seorang, pun 3. Masya Allah Tuhan. Gurau je Baik. Jadi ulama menyatakan zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh suaminya kerana dianggap sama dengan wajib nafkah. Semana dalam konteks lelaki ni, maknanya wajib dia bagi nafkah, menyediakan tempat tinggal, makan, minum, pakaian dan sebagainya kepada isteri dia dan anak-anak dan sebagainya. So maknanya dalam konteks zakat fitrah pun sama juga, dia kata. Kewajipan dia kena laksanakan. Baik, kemudian Imam Abu Hanifah pula mengatakan bahawa zakat fitrah isteri wajib ke atas diri sendiri kerana berpegang dengan makna zahir sabda Rasulullah SAW ataupun perempuan. Ini pendapat daripada Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia pendapat lain sikit. Dia kata apa? Perempuan kena wajib bayar sendiri. Dia kata tak perlu suami nak tanggung. Kalau pendapat Abu Hanifah ni senang sikit tuan-tuan. Senang sikit, relax sikit lah. Sebab suami tak perlu bayar zakat fitrah untuk isteri. Sebab apa? Kalau tuan-tuan lihat dalam hadis tadi kan disebut di atas hamba ataupun orang mereka, laki-laki, perempuan dan orang yang kecil dan orang yang kabir minal muslimin, yang terdiri pada orang Islam. Nampak? Kat situ maknanya perempuan dia kena bayar zakat sendiri. Tak perlulah abang yang bayar gitu. Ini pendapat daripada Imam Abu Hanifah gitu. Baik, kemudian menjelaskan pula tentang kadar zakat fitrah, iaitu 1 sa' ataupun 1 al-khailah. Disebut khailah lah, namanya khailah. Jumhur ulama menyatakan bahawa zakat fitrah itu dalam bentuk makanan asas kebanyakan penduduk negeri setempat. Kebanyakan apa makanan asas dalam tempat kita. Kalau tempat kita ni makanan asas itulah beras lah. Kalau tak makan boreh nanti kita banyak kan. Jadi beras itu penting. Tetapi pada tempat-tempat lain kan, kalau sebut dalam kitab ini dia kata buah kurma pun termasuk makanan asas pada tempat-tempat tersebut. Tempat lain lah. Kemudian gandum, keju, anggur kering dan juga oat, dia kata oat. Okey, ini pun termasuk di antara makanan asas, makanan ruji yang menjadi makanan asas pada tempat tersebut. Jadi apa makanan asas pada tempat tersebut? Maka makanan itulah, benda itulah yang digunakan untuk membayar zakat. Okey. Kemudian pula Imam Hanifah menyatakan bahawa zakat fitrah boleh dibayar juga dalam bentuk wang yang senilai dengan 1 sak makanan, kerana orang fakir dapat bebas menggunakannya untuk memenuhi keperluan yang lebih penting. Jadi kenapa kita bayar zakat fitrah menggunakan wang? Sebab apa? Kita itibak atau mengikut dengan cenderung kepada pendapat daripada Imam Hanifah. Di mana boleh kita bayar dalam bentuk wang, mata wang. Kerana mata wang ni lebih banyak dia punya fungsi dia. Pelbagai benda boleh beli kan. Okey. Kalau beras kan mungkin macam tadi lah saya cakap tadi. Kadang-kadang beras pun habis macam tu, makan bubuk. Tak berusik tuan-tuan, banyak sangat beras. Menggunung beras. Siapa nak makan? Jadi akhirnya akan rosak macam tu, membazir macam tu je. Sebab digunakan. Diganti dengan mata wang. Baik, kemudian
menjelaskan waktu pembayaran zakat fitrah, iaitu sebelum mengerjakan solat hari raya Aidilfitri. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menyatakan bahawa zakat fitrah diwajibkan saat fajar hari raya terbit, kerana waktu itu adalah waktu berbuka yang hakiki. Di samping zakat fitrah merupakan tuan amal takarrub yang berkaitan dengan hari raya, maka waktu wajib tidak boleh didahulukan ke atas hari raya. Jadi ada pendapat ni Imam Hanifah dan Imam Malik kita tu. Okey. Zakat fitrah diwajibkan saat fajar hari raya terbit. Bila fajar terbit je, maka wajiblah. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i ni, zakat fitrah diwajibkan waktu bila? Setelah matahari akhir Ramadan tenggelam. Ba'dal ghurubi syamsi dia kata. Sesudah tenggelam matahari, maka kira itu waktu wajib. Sebelum tenggelam matahari pada akhir Ramadan, itu sunat. Itu sunat. Kalau tuan-tuan tengok di sini dia kata, adapun menyegerakan zakat fitrah, Imam Syafi'i menyatakan ianya boleh sejak awal Ramadan kerana penyebab untuk berzakat fitrah telah pun wajib. Dia kata, mana penyebab zakat fitrah tu dah ada dah. So maknanya kita kena zakat fitrah bayar zakat tak awal. Dan awalnya lebih senang, tak adalah kelang kabut. Sebab ada orang kadang-kadang terlupa tu kan. Dia dah gayur dah. Dah gayur, merayau pun orang. Jadi rumah tanya, bang, zakat fitrah habis aku belum? Allahu Akbar, kata. Yang tak bayar lagi, kata. Bicara ni sah tak kaya kita ni? Bukan, sah tak kaya kita, betul. Zakat fitrah tak bayar kan? Lekor gayur je. Nampak? Sebab tuan-tuan kita digalakkan bayar awal. Saya pun alhamdulillah dah bayar. Selesai dah kan? Tenang kita. Jiwa kita senang kan, sono. Kalau selagi tak bayar itulah tuan-tuan kelang kabut. Jiwa tak tenang. Semaknanya kalau kita lihat pada pandangan daripada Imam Syafi'i, dia kata dibolehkan sejak awal Ramadan kerana penyebab untuk zakat fitrah itu telah pun wujud. Penyebab itu dah ada. Kemudian Imam Malik dan Ahmad menyatakan bahawa boleh mendahulukan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum daripada hari raya. Sehari ataupun 2 hari sebelum hari raya, maka dah boleh kita bayar zakat fitrah. Ini pada pandangan daripada Imam Malik dan Imam Ahmad. Kemudian Imam Hanafi menyatakan boleh mendahului zakat fitrah secara mutlak tanpa perlu memperincikan waktunya menurut pendapat yang sahih di kalangan mereka, sebab penyebab yang mewajibkannya telah wujud. Ini pandangan daripada mazhab Hanafi. Dan Hanafi kata dia tak ada kait. Tak ada kait lah. Bila-bila nak bayar, bayarlah. Gitu. Bila-bila rasa nak bayar, bayar. Gitu. Itu. Cuma kita dalam mazhab Syafi'i ini, mana kalau dah habis sembahyang raya, kan, mana bila masuk sembahyang raya ni, mana dah habis lah tu tempoh wajib tu. Kerana tempoh wajib bayar zakat ni fitrah ni terbenam matahari. Terbenam matahari sehinggalah orang naik untuk sembahyang raya. Habis sembahyang raya, habislah untuk kita nak bayar zakat fitrah. Maka lepas tu kalau ada bayar macam mana Ustaz? Kira sedekah lah. Dia sedekah. Cuma dia tak jadi macam zakat fitrah. Tak jadi macam sebagaimana sebut tadi. Makna zakat fitrah itu untuk menampung kekurangan kelemahan pada bulan Ramadan ketika kita berpuasa. Sama juga untuk menampung kelemahan kekurangan ketika kita solat. Kenapa jadi? Sebab apa? Puasa kita ni kadang-kadang ada kelemahan, ada kekurangan dan sebagainya. Baik, kemudian terlihat Allah Subhanahu wa taala menyebut, dia kata wala tahsabanna allazina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum saytawikuna ma bakhilu bi yaumil qiyamah. Janganlah kamu menyangka orang-orang yang bakhil dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan kelebihannya, ianya lebih baik bagi mereka, sebenarnya benda tidak baik bagi mereka. Saytawaku bima ma bakhilu, selagi akan dikalungkan apa yang mereka bakhilkan. Kerana sifat bakhil ni sifat yang tak elok, sifat yang buruk, sifat mazmumah. So Islam menggerakkan kita ni nak kita jadi orang yang benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah,
semana kita kena mulakan harta kita lah. Sebab kalau harta kita tak keluarkan nanti, maka besok dia akan dikalungkan pada kita pada hari kiamat. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, dia kata, hasinu amwalakum bizakat, wadawu mardakum bisadaqah, wa'iddu lil bala ad-du'a. Yang bermaksud pelihara oleh kamu akan harta kamu dengan mengeluarkan zakat, dan sembuhkan oleh kamu akan sakit kamu dengan bersedekah, dan sediakan oleh kamu bagi tujuan balak tadi dengan doa. Mana hindarkan balak tadi dengan doa. Jadi Nabi Muhammad SAW pesan pada kita, so macam mana kita nak jaga harta kita dengan sedekah, dengan berzakat lah. Itu salah satu cara kita nak jaga harta kita daripada musnah, kan, terbakar, rosak dan sebagainya, dicuri orang. Kemudian bagaimana kita nak sembuhkan penyakit kita, salah satunya adalah bersedekah. Kemudian bagaimana kita nak hindarkan diri kita daripada balak, maka antaranya ialah kita dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis, bagi orang-orang yang menegahkan akan zakat, apa Allah Taala, apa Nabi sebut tu kan dalam sebuah hadis, dia kata wala yamna'u zakatul amwalihim illa man'un qatra minas sama' walau la ba'ahim lam yumtaru, kama qala Rasulullah. Ini panjang, saya ambil sikitnya. Yang bermaksud, tiada daripada mana-mana golongan yang menegah daripada pembayaran zakat kecuali akan ditegah, akan turun hujan daripada langit. Masya Allah. Tiada daripada mana-mana golongan di kalangan kamu ini yang menegah daripada pembayaran zakat kecuali Allah Ta'ala akan menegahkan turun hujan pada langit. Maksudnya, man Allahu anhu al-matar, Allah Ta'ala tegak hujan daripada turun. Bayangkanlah tuan kalau hujan tak turun, macam mana keadaan kita? Dengan kering kontang, lepas tu orang kata tanaman pun tak menjadi, binatang pun banyak mati dan sebagainya. Kemudian disebut dalam hadis ni, dia kata walaula al-bahaim lam yuntaru, dan jikalau tidak kerana binatang, kerana wujudnya binatang, nescaya hujan tidak akan turun, dia kata walaula ba'im lam yuntaru. Kalau tidak kerana wujudnya binatang tuan-tuan, nescaya hujan tidak akan turun daripada langit. Masya Allah. Jadi ini merupakan dalil ala syiddati ghadaballah alaihim. Hadis ini merupakan dalil tentang marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Li'annahum ma razaqahum illa min ajli ba'ahim. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak merezeki akan mereka itu kecuali kerana binatang. Kerana binatang. Kalau seandainya tak ada binatang, sudah tentu hujan pun tak turun. Disebut dalam syarah pada hadis ini. Hadis ini sebenarnya banyak. Sebutkan salah satu daripada hadis ini, item yang terdapat dalamnya, dia kata wa hadza dalilu ala syiddati ghadaballahu alaihim li'annahu ma razaqahum illa min ajli al-bahaim, dia kata. Jadi hadis ini merupakan dalil daripada bersangatan murkanya Allah Subhanahu wa taala atas mereka orang yang tidak mau menunaikan zakat. Kan? Kerana bahawa sesungguhnya tiada yang merezeki akan mereka kecuali daripada kerana binatang, gitu. Sebab binatang yang ada inilah maka hujan turun. Dia kata wa ka'annal bahaim takunu innallaha ta'ala afdalu minhum idza fa'alu hadzal amal. Kerana sesungguhnya binatang itu, dia kata, terlebih mulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat dalam konteks ini, gitu. Kalau kita lihat dalam konteks itu, binatang itu lagi mulia daripada kita lah. Sebab apa? Kita tak nak mulakan zakat tu. Jadi kita tak mulakan zakat, maka Allah Ta'ala muka pada kita. Tapi disebabkan adanya binatang ni, lembu, kambing, macam-macam lagi kan. Kan binatang yang melata di bumi, ada yang melompat sana, melompat sana sebagainya. Jadi kalau kata daripada syarah hadis ni kata, jadi daripada itu seolah-olah hanya menunjukkan pada kita binatang itu pada si Allah Ta'ala itu terlebih mulia mereka daripada kita.
Iza fa'alu hazil amal, apabila mereka melakukan ini perbuatan. Mana perbuatan tadi menegah daripada pengeluaran zakat. Masya-Allah. Jadi kita lihat kat situ dah tentang kepentingan pembayaran zakat. Sebenarnya bab zakat fitrah ni memang panjang lebar. Saya meringkas kan. Kalau nak cerita mungkin 2-3 siri pun mungkin tak habis lagi lah berkenaan dengan zakat fitrah ini. Ya kan? Jadi itulah tadi yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan zakat fitrah dan juga balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang tidak mahu menunaikan zakat fitrah. Dan ada juga zakat-zakat lain. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberi rahmat kepada kita dan dikuatkan iman kita, dan insya-Allah kita terus istiqamahlah menyerang kepada penghujung Ramadan ini insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.